Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. سأقدم لكم اليوم سأقدم لكم اليوم أناقش عن موضوع التصوف التربية الأخلاقية، واسمي أدهم إذهان بن سهيدي، والرقم الطالب 05477733 من من فصل أصول الدين وكونسلين. إن شاء الله سأواصل الموضوع. الموضوع أول أن أتحدث علاقة التصوف بالتعليم. فيما يتعلق بذلك، إذا تمكن من تطبيق حكمة رحلة التصوف، هذه تعطى معنى التطهير داخلي، فإن كل الصفات بغيضة التي تبدأ في قلبي وتولد أعمال ظاهرية ومليئة بتعاليم الحب إلى الله عز وجل، في نهاية إنتاج أخلاق رائعة في العلاقات الإنسانية، خاصة العلاقة مع الله. للتعبير عن وجهة نظر الشيخ عبد القادر الجيلاني في كتابه سر الأسرار، التوحيد يوجب الإيمان، فمن لا إيمان له فلا توحيد له، والإيمان يوجب الشريعة، فمن لا شريعة له فلا إيمان له ولا توحيد، والشريعة موجبة توجب الآداب، فمن لا آداب له لا شريعة له ولا إيمان ولا توحيد. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan memberi sedikit perkongsian tentang perbincangan yang telah diberikan pada tugasan pada kali ini, iaitu tasawuf dalam pendidikan akhlak. Pertamanya, berkaitan dengan hubungan tasawuf dalam pendidikan ni. Rentetan daripada apa yang kita lihat pada hari ini, banyak berlaku kes tidak bermoral lah, tidak berakhlak, yang mana sebagai contoh yang kita boleh bawa adalah kes-kes jenayah dilakukan oleh para remaja. Contohnya seperti mencuri, merompak dan menyamun, dan banyak lagi. So, apa yang saya nak bawa kat sini adalah satu perkara yang mana kita lihat perkara yang sekiranya kita mengamalkan ataupun mengadaptasikan hikmah perjalanan tasawuf ini, yang memberi erti penyucian batin, maknanya penyucian dalaman, maka akan terfanaklah, akan terpadamlah segala sifat-sifat yang keji yang bermula dari hati dan lahir dengan tindakan zahiriah. Maksudnya daripada hati, perasaan ataupun sifat-sifat yang keji ni, maka dia akan terhasil daripada tindakan anggota badan. So, benda ni yang kita nak hapuskan melalui jalan tasawuf. Menukilkan kalam daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, iaitu seorang ulama sufi yang terkenal lagi masyhur tentang kewaliannya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan bahawa tauhid itu diwajibkan oleh iman, dan barang siapa tidak beriman, maka orang itu tidak bertauhid. Dan iman pula diwajibkan oleh syariat, maka apabila seseorang itu tidak bersyariat, tidak beriman dan tidak bersyariatlah dia. Adapun syariat itu diwajibkan oleh adab, dan apabila seseorang itu tidak beradab, maka dirinya tiada beriman dan tiada syariat dan tidak bertauhidlah dia, orang itu. Maka yang nak ditekankan dekat sini, apa yang Syekh Abdul Qadir nak bawa adalah akhlak itu sendiri. Sekiranya seseorang itu tidak ada akhlak, maka bagi dirinya tidaklah beriman. Sudahlah tidak beriman, tidak lagi tiada syariat, tidak bersyariatlah dia dan tidak bertauhidlah dia. Dekat situ. Seterusnya, ahamiyatut tasawuf. قال الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله: وأما علم القلوب ومعرفة الأمراض من الحسد والعجب والرياء والنحوها
فقال الإمام الغزالي إنها فرض العين بالدليل ما ورد في الكتاب في الكتب والسنة والأقوال العلماء فمن الكتاب ألف قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن في سورة الأعراف آية 33 الباء ولا تقرب الفواحش ما ظهر منها وما بطن في سورة الأنعام آية 151 فمن القول العلماء المفسرون هي الحقد والرياء والحسد والنفاق. Ahamiyat tasawuf ini kepentingan ataupun peranan-peranan yang dibawa oleh tasawuf itu sendiri. Okey, berkat membawa satu dalil iaitu atau membawakan dalil-dalil yang mengatakan pentingnya bertasawuf ini ataupun pentingnya membuat penyucian jiwa ini adalah melalui daripada Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah. Beliau mengatakan bahawa amma ilmul qulub wa ma'rifatu amradu, maksud kita ni kena belajar tentang sifat-sifat hati ni supaya kita boleh mengelak daripada memiliki sifat tersebut. Contohnya kita belajar tentang sifat ni, sifat seseorang bagaimana hati itu menjadi riak. Imam Jalaluddin Sayyid As-Suyuti mengatakan perlulah kita belajar tentang sifat tersebut supaya kita dapat mengelakkan benda tu. Okay. Imam Ghazali pun mengatakan belajar ilmu tasawuf ni ada satu tuntutan, yang ini fardu ain, wajib ke atas setiap individu, bukan sebahagian saja yang perlu mengetahui tentang ilmu tasawuf ini ataupun ilmu penyucian jiwa, dengan berdalilkan warid-warid daripada kitabullah dan sunnah dan pendapat-pendapat ulama. Kita mulakan dengan dalil daripada Al-Quran, iaitu daripada surah Al-A'raf ayat 33 dan surah Al-An'am ayat 151, yang mana dua ayat ini menunjukkan bahawa kemungkaran batin itu adalah suatu perkara yang amat buruk lah, yang perlu kita hindari. Yang mana berkata para mufassirin, yang mana al-fawahish ni, segala al-fawahish itu adalah haqadu wal riya wal hasad wal nifaq, dan sifat-sifat riya, hasad dan munafik. Ad-dalil fa min al-hadis inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, rawahu Muslim. Amma al-aqwalul ulama fi الأول صاحب الجوهر التوحيد يقول شرحها عند قوله أي واجتنبوا كل خصلة ذميمة شرعا، وإنما خص المصنف ما ذكره كما يعجب العابد عباده والعالم بعلمه فهذا حرام. يقول الفقيه الكبير العلامة ابن عابد في حاشية شهيرة، يقول الإمام ابن عابدين: وإن علم الإخلاص والعجوب والحسد والرياء فرض العين ومثلها غيرها من آفات النفوس. صاحب الهدية العلائية صاحب هداية العلاية وقد تظاهر نصوص الشرع والإجماع على تحريم الحسد واحتقار المسلمين وإدارة المكروه بهم وكبر والعجب والرياء والنفاق وجملة الخبائث من أعمال القلوب، بل السمع والبصر والفوائد كل ذلك كان عنه مسؤولا مما يدخل تحت الاختيار.
uh, daripada dalil hadis yang daripada dalil hadis, uh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah itu tidak melihat pada suwarikum, rupa kamu dan harta kamu, tetapi yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah itu melihat ke dalam hati kamu dan amalan perbuatan kamu. Sebaik apa pun, secantik apa, seburuk apa, orang tu gemuk, orang tu tinggi, orang tu kurus, orang tu kecil ke, Allah tak pandang tu semua, melainkan Allah memandang tempat tiliknya adalah dalam hati dan amal perbuatan kita. Dan beberapa pendapat ulama kita boleh bawa kat sini adalah, yang pertama daripada sahib Jawharut Tauhid, yang mana beliau mengatakan yang disyarahkan, yang telah dinakalkan dan disyarahkan oleh Imam Al-Bajuri, yang bermaksud menjauhi sifat mazmumah itu satu tuntutan, dan mempelajarinya adalah satu fardu, satu kefarduan, kefarduan untuk mempelajari tentang sifat-sifat mazmumah yang adanya. Contohnya, contohnya adalah seorang yang beribadah, yang memandang, yang bangga dengan ibadahnya, dan orang yang berilmu itu bangga dengan ilmunya, maka di sini menjadi hukumnya haram untuk berbangga dengan ibadah, kerana sesungguhnya segala apa yang kita buat itu adalah daripada Allah. Allah telah menciptakan manusia dan perbuatannya, maka tidak haruslah kita memakai perasaan, memakai pakaian bangga, memakai pakaian ujub, memakai pakaian takabur, kerana itu takabur itu adalah pakaian Allah. Maka kalau manusia, makhluk yang memakai pakaian Allah, Allah akan murka pada seseorang itu, dan na'udzubillah, amal mereka itu akan ditolak. Berkata lagi ulama melalui pada kitab Al-Faqih Al-Kabir Alamah Ibn Abidin, Imam Abidin dalam hasyiahnya mengatakan, innal ilm al-ikhlas, belajar tentang ikhlas, belajar tentang ujub, belajar tentang hasad, belajar tentang riya, itu adalah fardu ain. Belajar tentang ikhlas itu adalah fardu ain. Untuk apa? Untuk supaya kita boleh menghindarkan daripada memakai sifat-sifat tersebut. Belajar itu untuk mengetahui tentang sifat-sifat tersebut. Musahamat at-tasawuf fil wiladatil syumul bashari, ilawati ala dhalik inda dhikri tasawuf fa innahu sayashmilu tuqusan aw amaliyatan. Ini adalah tajuk berkenaan yang saya nak bawa, adalah sumbangan tasawuf itu dalam kehidupan, yang melahirkan individu yang syumul, yang syumul akhlaknya. Kat sini saya bawakan penerangannya adalah tentang kita bila menyebutkan berkenaan tasawuf, ia melibatkan satu ritual ataupun kita panggil aktiviti berzikir ataupun proses berzikir yang dipimpin oleh mursyid, yang ini guru-guru yang kita telah berbai'ah untuk mengambil jalan tariqah bersama beliau. Zikir-zikir ni yang diajarkan oleh guru-guru kita ataupun syekh-syekh kita, yang sanadnya, sanad zikirnya diambil daripada guru syekh kepada guru syekh kepada guru syekh, sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, yang mana tidak alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Tidak, wahai orang beriman, dengan menyebutkan menenangkan hati kamu dengan berzikir, dan tidaklah melainkan dengan zikir ataupun sebut Allah itu, mengingati Allah itu dapat menenangkan hati.
Seterusnya, antara sumbangan yang kita boleh lihat adalah yataghayyaru as-sihhatu nafsiyah, daripada segi kesihatan psikologi kita. Macam mana amalan berzikir itu dapat membantu kita punya kesihatan psikologi ataupun kesihatan mental lah. Okay, wabihasbin Yunasril Ali, iaitu seorang pakar psikiatri, mengakui bahawa keadaan manusia ni mempunyai pengaruh yang kuat terhadap fiziknya. Oleh sebab tu penyakit ni tidak akan dialami oleh manusia tanpa pengaruh daripada pengaruh kesihatan luaran tu dipengaruhi oleh kesihatan dalaman. Maksudnya kira hati tu sakit, maksudnya ada masalah, jiwa jasad tu pun dia akan ada sakit. Okay, dengan cara macam mana? Maka dia akan timbul satu masalah jiwa, satu apa orang kata, istilah sekarang adalah kesihatan mental, gangguan mental dan sebagainya. Gangguan mental. Okay, dengan cara apa yang kita nak buat penyembuhan tentang penyakit mental atau penyakit jiwa ni adalah dengan melalui jalan spiritual, iaitu jalan berzikir kepada Allah. Okay, seterusnya adalah yatughayyiru as-suluk, yakni perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku ni maksudnya dari segi tindak tanduk kita menjadi daripada yang kurang baik ataupun kurang sopan kepada yang lebih baik dan lebih sopan serta berakhlak. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah ni sifat peribadinya adalah seperti Al-Quran. Dia pun qaul yang masyhur mengatakan, nak tengok Al-Quran berjalan itu, tu tengok daripada Rasulullah tu. Sayyidina Aisyah berkata macam tu. Maksudnya nak bawa kat sini adalah Rasulullah tu adalah satu contoh teladan yang terbaik untuk kita jadikan ikutan, seperti mana yang Allah berfirman dalam surah Al-Qalam ayat 68, iaitu Rasulullah itu sendiri adalah mempunyai budi pekerti yang mulia. Dan ayat yang lain adalah, tidak aku ciptakan Rasulullah itu qudwatun hasanah, telah menjadikan Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam tauladan yang baik. Kiranya kita nak kiranya kat sini adalah dengan mengingati Allah itu, dengan membawa sifat Rasulullah ini, kita mengamalkan, meniru sikap Rasulullah ini, yang mana jiwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sampai makrifahnya yang tinggi kepada Allah, sehingga kan baginda berkata, walaupun aku sedang tidur
seperti Rasulullah. Akan tetapi mustahil untuk kita meniru akan sifat-sifat baginda yang mulia. Kita belajar tentang sifat-sifat baginda, kita belajar tentang bagaimana akhlaknya baginda, kita belajar bagaimana jiwa baginda itu sentiasa bersama Allah, sentiasa ingat kepada Allah untuk menjadi kita tenang, supaya hati kita menjadi lebih tenang, lebih, orang kata apa, bersama dengan Allah, ada rabitahnya dengan Allah, supaya kita sentiasa dalam ketaatan, bukanlah dalam kekufuran. Wallahu a'lam bisawab. Sekiranya ada kekurangan ataupun ada kesilapan pada apa yang saya telah sampaikan, harap diberi teguran secara, saya menerima teguran secara terbuka insya-Allah. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.